Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bahagia Tuan Imam, tuan-tuan pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa qaryah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan keizinan pada malam ni bertemu lagi dalam siri kuliah bulanan kita. Dan seperti biasa kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih memberikan beberapa nikmat yang besar pada kita, nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatul sihah wa nikmatul faraq. Ini antara nikmat-nikmat yang perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menanam pokok, kita suburkan pokok tadi dengan kita buh baja bagi elok, kita siram bagi elok, maka hasilnya kita akan dapat buah yang cukup elok. Macam itulah Islam dan iman kita. Kita bajailah dengan baik, siramilah dengan elok, iaitu dengan amal-amal soleh, maka hasilnya ialah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah juga kita berada di dalam bulan Sya'ban. 18, 19 Sya'ban dah ni. Tak berapa hari lagi kita nak masuk Ramadan. Yang 3 bulan digandingkan bersama, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan kami dalam bulan Rajab, berkatkan kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikan kami Ramadan. Jadi 3 bulan ni ada keistimewaan dia yang tersendiri. Dan 3 bulan ini ada malam-malam yang istimewa. Rajab ada satu malam yang istimewa, nama dia malam Isra' dan Mi'raj. Sya'ban ada malam yang nama dia Nisfu Sya'ban. Ramadan ada malam yang nama dia Lailatul Qadar. 3 malam ni istimewa. Sebab malam ni ialah suatu saat masa untuk kita menta'abud, untuk mentaqarrubkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita sebut Isra' dan Mi'raj, 50 waktu diwajibkan, akhirnya takhfif tinggal 5 waktu. Pahala dia macam 50 waktu. Ada satu lagi di antara banyak-banyak pesanan yang Nabi ajak kita, iaitu Nabi Ibrahim AS berjumpa Nabi pada langit yang ke-7. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi Muhammad, mur ummataka falyuksiru min ghirasil jannah. Wahai Muhammad, suruhlah umat kamu memperbanyakkan tanaman syurga. Maka Nabi tanya, wa ma ghirasul jannah, apa itu taman syurga? Maka Nabi Ibrahim pun jawab, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi punca kalimah itu, kalau kita sebut daripada mana yang kita duk zikir, duk sebut hari ini, puncanya ialah daripada Nabi Ibrahim AS. Bila dia suruh Nabi kita Muhammad, mur ummataka, suruh umat kamu, fal yuksiru, memperbanyakkan, min ghirasil jannah, iaitu tanaman-tanaman dalam syurga. Maka bila Nabi Ibrahim ditanya oleh Nabi kita, apa itu tanaman syurga? Maka Nabi jawab, la haula wa la quwwata illa billah. Jadi kita pun tiap-tiap hari, la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis yang lain, kalimah la haula wa la quwwata illa billah dawaun min tis'ah wa tis'ina da. Aisaruha alham. Kalimah la haula wa la quwwata illa billah boleh mengubati 99 jenis penyakit yang ada dalam diri manusia.
Yang paling ringannya alham, iaitu orang yang selalu sedih, duka cita dan sebagainya. Itu bulan Rajab, malam. Nisfu Syaban baru berlalu baru ni. Yang Allah Ta'ala nak berikan keampunan pada kita. Innallaha la yattali'. Semua makhluknya diampunkan. Fayaghfiru li jami' khalqih illa li musyrikin aw musyahin. Melainkan orang yang syirik dan orang yang bergaduh antara satu sama lain. Dosa kita diampunkan oleh Allah. Itu istimewanya malam nisfu Syaban. Dan insya-Allah satu lagi malam yang kita akan sampai, nama dia malam Lailatul Qadar. Yang kata Ibnu Abbas dalam kitab Bahrul Mazi, kalau kamu nak mendapatkan malam Lailatul Qadar, kamu kena bermulanya bangun malam sebelum masuknya Ramadan. Qumil laila illa qalila. Allah Ta'ala bagi tahu, bangunlah kamu pada waktu malam walaupun sedikit. Kita bangkit malam ni nak buat apa? Nak tahajud ke? Nak zikir ke? Nak bertasbih ke? Nak bertahmid ke? Nak bertahlil ke? Nak selawat, semua boleh. Tapi dalam ayat ini Allah Ta'ala bagi tahu, warattilil Qur'ana tartila. Bila kita bangun malam, amalan yang paling istimewa ialah kita membaca Al-Quran. Sebab dalam Quran semua ada. Istighfar ada situ, selawat ada situ, bertasbih ada situ, bertahmid ada situ, bertahlil, semua melengkap dalam Quran. Lengkap dengan kita membaca Al-Quran. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi harapan kita dengan nak masuknya Ramadan, persiapan Ramadan yang kita nak masuk, kerana seronoknya Ramadan yang nak datang ni, kita seronok. Pasal Ramadan ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Sebut saja Ramadan, oh kita faham, Ramadan itu Al-Quran. Al-Quran itu Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab itu, nak masuk Ramadan ni tuan-tuan, kita buat satu diary untuk sebulan. Buat siap-siap. Hari pertama, kita nak buat apa? Hari kedua, kita nak buat apa? Dan kita nak habiskan Quran ni, berapa kali kita nak khatam? Ada orang kata sekali, ada orang kata 2 kali, ada yang kata saya boleh 3 kali. Senaraikan dalam diary kita. Kita kena rancang diary Ramadan. Kalau tuan-tuan duk buat dah sebelum ni, buat terus. Kalau tak mula lagi, tahun ni beli diary satu. Buku 35 pun tak apa lah. Tuan-tuan catik Sat. Tahun ni kita rancang apa kita nak buat sepanjang Ramadan. Sembahyang tarawih 20 rakaat setiap malam. Witir 3 rakaat. Quran sehari 1 juzuk. Berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, berselawat 1000. Itu dia. Pergi cari buku 35 pun tak apalah. Buat satu diary Ramadan. Manusia yang boleh merancang dalam hidup ialah manusia yang berjaya. Manusia yang gagal dalam hidup ialah manusia yang tidak ada perancangan. Ini Ramadan tahun ni yang nak main beberapa hari lagi. Kita duk minta pada Allah, wa balighna Ramadan. Sampaikan kami Ramadan. Berapa ramai kawan kita bulan Rejab jalan. Berapa ramai bulan Syaban pun jalan. Ni kita duk minta, wa balighna Ramadan, sampaikan kami Ramadan. Tiba-tiba bila sampai Ramadan, kita buat lebih kurang saja rugi dah. Ini nak sampai tak apa hari lagi, tak sampai 2 minggu dah. Tak sampai 2 minggu dah. Di harapan kita Ramadan nak main ni, kita buat perancangan dengan teliti. Apa kita nak buat sepanjang Ramadan. Hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Kita tengok balik. Puasa tu apa? Apa maksud puasa? Kan? Imsak. Apa maksud imsak? Apa benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Tadi saya ada program di Banak Baru. Pasal Ramadan lah. Kan? Ada orang tanya, guna inhaler bagi orang yang penat. Kan? Bagi orang yang penat tu, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh bagi orang yang penat? Inhaler. Waktu dia mak dia buh dua dah, semang pandai ya. Tadi saya tak mau semang dengan siapa dah.
Kena dua perak betul. Dandan sembang pandai. Kopi O pun dua cawan tu. Tadi kopi O pun tak mau minum lah. Penat. Jadi inhaler tu guna pada waktu siang Ramadan boleh tak boleh? Hukumnya yang terkini dalam fiqh contemporary, fiqh semasa termasuk Yusuf Al-Qardawi berpendapat hukumnya harus. Boleh guna. Tapi dulu straight, dulu tak boleh. Tapi baru-baru ni bila dibuat semakan balik kajian bagaimana inhaler tu masuk dalam mulut kita, dia masuk dalam paru-paru ke, dia masuk dalam perut ke. Kita ni tuan-tuan, di kampung kita ni dia ada dua saluran. Yang pertama hak masuk ke perut, hak kedua masuk ke paru-paru. Dia macam ada on off. Dia ada on off. Makan nasi dia tolak pergi ke perut. Oksigen masuk ke paru-paru. Kalau dia celaru, jalan. Lepas tu orang dengar apa? Makan jeruk. Makan jeruk ya. Ayak jeruk masuk dalam paru-paru. Jalan. Tersedak susu. Tu dia. Itu istilah paling senang no. Tuan-tuan pernah tersedak susu? Dah budak-budak no. Tak tahu lah tua-tua tersedak juga. Kan? Tua-tua buat tersedak susu pula kacau. Awak Pak Long tu kenapa masuk hospital? Tersedak susu. Kan? Susu masuk dalam paru-paru. Sebab dia on off tu. On off. Kan? Allah Ta'ala cipta tu elok dah. Jadi yang inhaler dia masuk dalam saluran pernafasan. Jadi hukumnya harus. Jadi hukum-hukum yang semasa macam tu kadang-kadang juga kita kena faham konsep-konsep dia, apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Jadi dengan puasa ni harap tuan-tuan tahun ni puasalah dengan sebaik yang mungkin. Puasa tu terbaik dah. Jadikan kita yang terbaik untuk tahun ni insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Seterusnya. Lepas itu kita berhenti berkaitan dengan perempuan yang haram dikahwini. Kita dah sebut dah beberapa perkara yang ada kaitan dengan perempuan yang haram dikahwini. Perempuan yang haram dikahwini terbagi pada dua bahagian. Yang pertama disebut haram yang berkekalan, yang disebut dengan haram mu'abbad. Dan yang kedua, haram yang tidak berkekalan disebut haram yang tidak mu'abbad. Kalau bahasa Melayu, sementara. Mu'aqqad. Ghair mu'abbad, maknanya mu'aqqad. Ada haram yang berkekalan, yang kita tak boleh kahwin untuk selama-lamanya. Macam mana keadaan pun tak boleh kahwin untuk selama-lamanya. Itu perempuan yang haram dikahwini. Ada juga perempuan yang haram tidak berkekalan disebut tidak mu'abbad. Dia sementara. Kita dah hurai hari itu. Contoh yang haram mu'abbad ni dengan mak kita, dengan tok kita, dengan mak menakan kita, kan, di sebelah kita. Semua itu haram yang mu'abbad. Yang mu'aqqad ni, kalau dia kahwin dengan kak, maksudnya dengan adik itu, haram sementara. Kalau cerai kak tadi, maka boleh dia kahwin dengan adik tersebut. Jadi kita dah hurai dah hari itu, berkaitan dengan termasuk dalam haram yang berkekalan itu berkahwin dengan jin perempuan menurut pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Yunus Ibnu Abdul Salam. Tapi menurut fatwa Syekh Khamuli haram berkahwin dengan jin. Ini adalah cerita ada sikit itu. Maka yang haram dengan nas daripada Quran 14 orang, 7 orang dengan sebab nasab, 2 orang dengan sebab susuan, bagaimana akan datang dalam bab ar-rudha, 4 orang dengan sebab bersemenda, kesemuanya itu haram berlaku. Dan satu haram dengan sebab dihimpun iaitu tidak kekal haramnya. Haram dengan sebab nasab itu kita dah hurai, iaitu ada 7 golongan. Haram dengan sebab susuan. Okey. Kita dah masuk itu haram dengan sebab nasab, ibu ke atas, anak perempuan ke bawah. Tetapi anak zinanya halal dia berkahwin dengannya menurut kaul ulama yang lebih sah. Cuma makruh saja. Adapun perempuan yang berzina itu tidak halal berkahwin dengan anaknya yang lelaki yang diperolehi daripada zina. Ini anak zina ni maknanya kalau biologinya itu lelaki tersebut, dia boleh kahwin dengan anak yang lahir itu. Tetapi kalau dia kahwin dengan mak kepada anak tadi yang berzina dengan dia, dah jadi anak tiri dia. Anak tiri dia tak boleh lah. Tak boleh kahwin. Saudara perempuan sama ada seibu sebapa atau sebapa atau seibu, emak saudara adik beradik ibu dan bahasa Arab disebut khalah, emak saudara adik beradik bapa dan bahasa Arab disebut ammah.
Anak saudara perempuan daripada saudara lelaki dalam bahasa Arab disebut bintul akhi. Anak saudara perempuan daripada saudara perempuan dalam bahasa Arab disebut bintul ukhti. Okey. Haram dengan sebab susuan. Yang tadi haram dengan sebab keturunan. Mak kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, kan? Mak saudara kita, anak saudara perempuan daripada anak abang kita, anak kak kita, itu semua disebabkan keturunan. 7 golongan. Haram dengan sebab susuan, ibu yang menyusukan, sama jugalah. Ibu yang menyusukan dia tak boleh kahwin. Saudara susuan. Ibu yang menyusukan dia, saudara susuan. Dalam masalah haram dengan susuan ini sama macam haram dengan nasab jua, kerana dalam hadis Nabi SAW bersabda, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Jadi kita tahu, kalau dia menyusu dengan seorang perempuan itu, apa jua kaitan dengan perempuan tersebut adalah haram. Haram dengan sebab menyusu, samalah dengan haram dengan sebab keturunan. Dia sama jenis. Yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Haram berkahwin dengan perempuan daripada susuan sebagaimana haram daripada nasab. Disebut dua orang itu pandang dari segi nas Quran, kerana dua itu yang banyak berlaku. Yang demikian menurut apa yang disebut dalam hadis, maka jumlahnya 7 juga. 7 juga. Sama dengan nasab. Kalau dia menyusu dengan seorang perempuan itu, sama dengan keturunan nasab. Penyusuan ini yang melibatkan yang pertama dari segi hukum, tak boleh berkahwin. Mahram tu. Yang kedua dari segi untuk musafir, boleh bersama. Tapi untuk mewalikan, untuk mewarisi harta pusaka, yang tu semuanya tak boleh lah. Dia tak melibatkan harta pusaka dan tak melibatkan perwalian dalam bab nikah. Itu yang disebutkan dengan sebab susuan. Jadi jumlahnya 7 juga. Iaitu ibu yang menyusukannya ke atas. Ibunya, yang melibatkan ibunya, keturunan ibunya ke atas. Macam tadi juga. Anak perempuannya yang bersama menyusu dengan dia. Anak perempuan tadi pun ada anak perempuan. Jadi dia lelaki, dia menyusu dengan mak kepada budak perempuan tadi. Jadi dengan anak perempuan tu jadi adik-beradik suan. Dia samalah. Adik-beradiknya ke atas dan juga ke bawah sama. Mak saudara susuan, adik-beradik ibu susuan. Mak saudara susuan, adik-beradik ibu susuan. Macam tadi juga. Mak saudara susuan, adik-beradik bapa susuan. Belah bapa pula, belah mak pun sama, belah pak pun sama. Anak saudara pada saudara lelaki susuan. Anak menakan. Sama juga. Anak saudara pada saudara perempuan susuan. Itu semua 7 golongan yang melibatkan nasab. Samalah yang melibatkan susuan. Melibatkan susuan. Dia sama. Cuma itulah orang yang duk menyusu dulu-dulu ni kadang-kadang dia kena cek balik lah. Kan? Cek balik. Kalau tiba-tiba mereka berkahwin. Kan, mengaji di universiti, tak kenal lah. Tak kenal. Kahwin nampak semua anak 4-5 orang, cek balik, nak pergi tengok lah. Mak menyusu, laki dia kata pun, dulu abang pun disusukan juga. Di mana? Tanjung Bendahara. Jom kita pergi tengok. Tengok, mak susuan yang sama. Bila mak susuan yang sama, anak dah 4. Wajib untuk dipisahkan mereka. Wajib untuk dipisahkan. Tu macam mana anak yang dapat? Anak yang dapat kerana mereka tak tahu, itu dipanggil wati syubhah. Boleh dibinkan dan boleh dibiar macam kahwin biasa. Tapi bila mereka tahu kata hukumnya adalah adik-beradik susuan, wajib dipisahkan. Bukan senang lah tu. Kan dah bercinta dah anak sampai 4 orang dah, baru tahu. Ya, sebab tu orang dulu dia utamakan yang kata merisik-risik tu, dia ada sebab. Nak meminang dulu. Kan? Pasal dia nak tengok dulu. Kan? Yang pertama nak kenal pasti. Di sebelah pasangan tu siapa dia, adik-beradik dia macam mana, keluarga dia macam mana. Nak kenal pasti dulu satu persatu. Turunan dia orang baik-baik ke, turunan dia macam mana ke, geng main masjid ke, geng duk kedai kopi ke. Kan? Geng karaoke ke. Nak kena tahu juga. Kan? Anak kita tak karaoke, nikah dengan dia duk karaoke je.
Masjid tak main. Oh, kacau juga tu. Pasal apa? Dah menikah dengan geng karaoke. Jadi nak kena tahu dulu tu merisik sana, merisik sini. Kan? Nak tahu apa amalan ibu bapa mereka, nak tahu keluarga dia macam mana. Merisik dulu. Lepas tu keturunan dia pula. Ya, keturunan dia macam mana. Keturunannya baik-baik ataupun tidak. Ada tak talian keturunan, anak menakan, pak menakan, penyusuan dan sebagainya. Jadi semua tu nak kena buat siasatan dulu. Dipanggil merisik. Ya, dipanggil merisik. Itu yang penting antara sebab dia ni salah satu penyusuan lah. Kalau memang anak dia menyusu lebih-lebih lagi, dia kena cek betul-betul. Susu tu di mana, dengan siapa mak susuan. Dengan siapa. Dan bila menyusu, ada lagi orang lain yang menyusu dengan mak yang sama. Maka pada waktu tu, dibuat siasatan, dipanggil merisik dulu. Okey. Seterusnya haram dengan sebab bersemenda. Haram dengan sebab bersemenda. Dipanggil persemendaan. Iaitu ibu isteri bekas emak mertua. Kalaulah pasangan itu bercerai, maka automatik ibu isteri bekas emak mertua hukumnya haram. Walaupun mereka dah bercerai. Yang kata bekas emak mertua ni, kalau bekas emak mertua, kalau tak bekas emak mertua pun dah tak boleh kahwin. Dia beza hukum yang kita sebut, kalaulah anak dara dengan anak teruna kahwin, automatik dengan mak pak itu dah menjadi mertua. Maksudnya, tak batal dah hayat semayang. Dia beza mak pak kahwin kan, dengan anak-anak. Dia beza. Kalau anak-anak kahwin, automatik dengan mertuanya tak batal hayat semayang. Tapi kalau janda duda kahwin, tak mesti lagi batal dengan hayat semayang anak-anak mereka. Dia ada di sebab-sebab yang kita sebut dah sebelum ni. Jadi, ibu isteri bekas emak mertua, hukumnya adalah haram. Haram dengan sebab bersemendaan. Anak isteri. Anak isteri bekas anak tiri. Bila suami sudah bersama dengan isterinya itu, kalau belum bersama sekalipun sudah akad kemudian cerai, nescaya tiada haram berkahwin pula dengan anaknya itu. Anak isteri iaitu anak bekas isteri. Bekas isteri maksudnya anak isteri bekas anak tiri dia lah. Anak tiri dia. Janda bapa. Janda bapa ni bekas emak tiri. Bekas emak tiri. Dengan mak tiri pun tak boleh, ke atas sama ada sudah bersama ataupun tidak. Janda anak. Janda anak yang ni bekas menantu. Yang jadi hari tu di daerah dalam negeri Kedah lah. Kan? Bekas menantu. Jadi anak dia lelaki kahwin dengan seorang perempuan. Tiba-tiba anak dia lelaki tu mati. Jadi dia pergi ambil menantu dia menikah di Thailand. Lama lah cerita ni. Tak boleh. Bekas menantu tak boleh. Bekas menantu tak boleh. Kan? Dah dia kata, nak aku kahwin dengan hang, nak aku mati, aku ambil hang pula. Kan? Senang duduk sekali. Tak boleh. Bekas menantu ke bawah dengan akad, sama ada sudah bersama atau tidak, haram dikahwini. Semua ini haram yang berkekalan. Bila ada kaitan dengan perkahwinan, sama ada ibu isteri, mak mertua, ataupun anak tiri, ataupun bekas emak tiri, bekas menantu, semuanya itu adalah haram dengan sebab persemendaan. Hubungan perkahwinan tadi. Itu haram. Kadang-kadang dia jadi itulah masyarakat kita tu. Dia kata dah lelaki yang tak ada anak aku ganti dia lah. Kan? Nantu pun muda lagi. Kan? Pada duduk sekali nak bela anak payah, jom kita pergi kahwin. Ini masalah dia ni. Tak boleh. Dengan menantu tak boleh. Sebab bila dah anak itu berkahwin, automatik jadi mahram. Dengan akad nikah itu sendiri. Dengan akad nikah itu sendiri, menjadi haram pada pak mertua dengan mak mertua. Boleh salam lah. Lepas akad nikah tu boleh salam. Automatik. Tapi kalau janda duda kahwin, lepas akad nikah belum boleh salam lagi dengan anak tiri dia.
Anak janda ke anak duda tak boleh lagi. Sampailah mereka bersama. Baru boleh. Kadang-kadang kahwin tua-tua ni bukan apa, habuan garu-garu belakang gitu ya. Kalau habuan garu saja, tak boleh lagi. Tak boleh. Gatai tengah malam tak ada sabar garu tu yang duk kahwin tu, habuan garu ya. Kalau habuan garu dia, takat garu ya dah. Takat garu ya dah. Kan? Tapi kalau dia tak bersama, garu saja, jadi anak duda janda tadi, dengan mak mertua, dengan mak tiri, pak tiri tu, masih lagi haram. Sebab dia ada hukum di situ. Okey. Haram dengan sebab dihimpun, iaitu haram dikahwini perempuan dengan tujuan hendak dihimpunkan, dimadukan seorang perempuan dengan saudaranya. Adik-beradik atau emak saudaranya yang sebelah ibu atau emak saudaranya yang sebelah bapa, sama ada saudara dari nasab atau dari susuan. Yang ni disebutkan haram dengan dihimpunkan. Macam tadi dah, dia kahwin dengan kak, lepas tu dia nak ambil dengan mak menakan perempuan tu pula. Dia kahwin dengan seorang perempuan, perempuan tu ada mak menakan, dia nak himpun dengan mak menakan. Tak boleh. Maksudnya tak boleh himpunkan dalam satu masa, perempuan dengan nak dihimpunkan. Kalau kita sebut dimadukan lah. Tak boleh. Dia ambil seorang perempuan tu yang ada kaitan dengan perempuan tadi, mak menakan dia, adik dia, anak menakan dia, mak dia, tak boleh. Tak boleh dihimpunkan dalam satu masa. Tapi kalau dia cerai perempuan tadi, habis iddah, bolehlah kahwin dengan perempuan yang adik-beradik pada perempuan tadi. Dia kahwin dengan kak, adik tak boleh. Kahwin dengan perempuan kembang, dia kata ambil dua-dua sekali lah senang. Tak boleh. Dia kena cerai hak dua ada, baru dia boleh ambil yang satu lagi. Tu tak boleh himpun. Ya? Mentua tiri. Dia nak kahwin dengan mentua tiri. Mak mentua, dia yang mentua tiri boleh. Dia kalau bunyi tiri-tiri tu boleh. Mak mentua tu, mak mentua tiri. Laki perempuan kahwin, kan? Laki ni ada anak perempuan. Anak perempuan tu kahwin dengan seorang laki. Jadi hak janda tu jadi ialah mak tiri kepada perempuan. Kita pula jadi menantu tiri. Menantu tiri boleh kahwin dengan mak mentua tiri. Untuk batai? Untuk batai. Tu imam pandai tu. Yang pandai batai. Dengan mak mentua tiri, batai ayat sembahyang. Yang tak batai itu anak tiri tu. Anak tiri tak batai lah, sebab anak janda duda tadi tak batai lah. Tapi kita yang melibatkan yang baru masuk dalam keluarga dia. Kita baru masuk dalam keluarga dia, ataupun memang kita ada dalam keluarga tu, dia pak mentua kita kahwin dengan perempuan lain. Jadi mak mentua tu ialah mak mentua tiri, mak mentua tiri kepada isteri kita. Jadi kita tumpang lah. Tumpang batai lah. Ni nak raya ni bukan senang ni, pakai duk pergi salam habis semua. Tu kira mak mentua hang jugalah tu. Memanglah mak mentua, tapi mak mentua tiri isteri. Bukan mak mentua kita. Mak mentua isteri. Kita pergi kahwin dengan isteri tu ya. Itu hukum dia. Okey. Kiranya seorang berkahwin dengan dua perempuan adik-beradik dengan satu akad, nescaya batal nikahnya. Dan jika berselang masa, nescaya sah dengan yang pertama dan tidak sah dengan yang kedua. Kalau ada dua orang perempuan, maka dia diakad nikahkan sekaligus. Dua-dua tak sah. Tapi kalau akad nikah berselang masa, maksudnya yang pertama itu sah. Dan tidak sah dengan yang kedua. Jika seorang telah bercerai dengan seorang perempuan, haruslah pula ia berkahwin dengan kakak atau dengan adiknya atau dengan mak saudara yang disebut bersalin tikar. Orang kata salin tikar ni betul lah. Salin tikar no. Lah orang kata kapet lah kot. Dulu orang panggil tikar lah, orang panggil kapet, salin kapet. Kan? Salin kapet. Salin kapet. Hak tu bahasa orang kita lah, senang. Salin tikar. Tikar baru lah. Hak bisan sebantai tu lain pula no. Hak dia sebut bisan sebantai. Anak kahwin dengan anak janda, laki perempuan kahwin, mak pak depa pun janda duda kahwin. Janda duda ada anak, masing-masing anak kahwin. Bila anak kahwin, mak pak pun kahwin. Itu nama dia
bisan sebantal lah. Anak pun kahwin, mak pak pun kahwin. Okey. Yang tu boleh. Jika seorang bersetubuh dengan seorang perempuan dengan syubhah, terkeliru disangkanya perempuan itu isterinya, tiba-tiba didapati orang lain ataupun menyetujui seorang perempuan dengan nikah yang fasid, haramlah atasnya ibu perempuan itu kerana sudah jadi sebagai ibu mertuanya, dan haram atasnya anak perempuan itu kerana sudah jadi sebagai anak tirinya. Demikian juga haram atas bapa lelaki itu berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah kerana sudah jadi sebagai menantunya. Dan haram anak lelaki yang lelaki hendak berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah kerana sudah jadi sebagai emak tirinya. Ni belik sikit. Seorang dia telah bersetubuh dengan seorang perempuan dengan syubhah. Dia terkeliru disangka perempuan itu isterinya. Dia balik-balik rumah, pergi masuk hutan 6 bulan. Balik-balik dengan galas beg punya berat. Macam-macam ada dalam beg tu. Masuk bilik dia. Dia ingatkan isterinya. Kan? Tiba-tiba didapati orang lain. Bukan isterinya. Ataupun dia menyetujui seorang perempuan dengan nikah yang fasid. Nikah yang fasid, nikah yang tak cukup syarat. Kan? Mungkin dia punya wali dia, mungkin dia punya saksi dia. Nikah yang fasid. Nikah yang rosak. Dia nikah. Bila nikah saja, dia fasid. Dia ada nikah yang sahih. Nikah yang sahih, yang sah lah. Yang fasid, yang tak sah. Maka haramlah atasnya ibu perempuan itu. Kerana sudah jadi sebagai ibu mertua. Walaupun syubhah. Seorang perempuan tu mai rumah dia. Bila mai rumah dia, dia ingat bini dia, dia pun bersama dengan perempuan tadi. Rupanya bukan bini dia. Automatik mak pada perempuan tu. Dia memang duk kenal nak menikah dengan mak perempuan tu seorang lagi. Perempuan tu mai rumah. Dia bersama dengan perempuan tadi ada mak yang memang dia nak kahwin. Walaupun dia muda, tapi dia punya taste dia orang tua. Dia macam-macam orang kita. Lelaki muda taste perempuan tua. Perempuan tua taste lelaki muda. Dia macam-macam passion. Kan? Lelaki muda taste tua. Perempuan tua taste muda. Dia punya cita rasa tak sama. Jadi lelaki ni muda, dia berkenan pada seorang perempuan tua. Hak kedok-kedok sikit. Dia mahu hak jenis tu. Taste dia lagu tu. Kenok-kenok sikit. Dia mahu hak tu. Duk kenan dah. Tiba-tiba balik-balik, dah ada isteri, dia ingat isteri dia, dia buat dengan perempuan yang mak yang dia berkenan tadi. Anak dia. Azan. InsyaAllah. Okey. Boleh no? Sikit lagi. Ada lagi. Bagi syarat tu. Okey, maknanya automatik. Dia sebab bila syubhah ni, dia tak macam zina. Zina lain. Ya. Zina ni ialah perbuatan yang lain daripada syubhah. Syubhah ni sesuatu yang keliru. Dia sangka benda tu betul. Ya, tiba-tiba benda tu tak betul. Itu syubhah. Kalau dia zina, itu lain. Zina, dia hukum dia lain. Macam nikah fasid. Nikah fasid tu dia bukan zina. Dia nikah juga, cuma tak cukup syarat. Dia ada majlis aqdun nikah. Dia nikah juga, dia bukan zina. Jadi zina ni ialah satu perbuatan yang sengaja buat dan dia tahu hukum. Sengaja benda tu. Kan? Macam dia balik-balik, dia ingatkan isteri dia, rupanya mak mentua dia. Mak mentua tu pun laki mati 10 tahun dah. Patut mak mentua kena tahu lah. Tak ada siapa. Tapi dah menantu tu balik, dia kata on lah. Buat sengap gitu.
Kan? Itu ada kesan pada anak dia tu. Okey, automatik. Kan? Dia syubhah ni dia hukum dia macam kahwin yang sah. Nikah fasik pun macam sah dari segi hukum dia. Tapi sebenarnya bukan nikah yang sebenar. Berbeza dengan zina. Zina ni memang hukuman yang tidak ada kaitan dengan nikah. Jadi bila sebut tentang syubhah, maksudnya dia yakin benda tu sebenarnya betul benda tu. Ini isteri dia. Tapi bila dia jadi syubhah, itu yang ada kaitan dengan nikah tadi. Syubhah dia tak berdosa. Buat satu benda yang syubhah, yang dia terkeliru. Dia tak berdosa. Dia tersilap. Dia tersilap, tapi hukum ada di situ. Maka, haramlah atasnya ibu perempuan itu kerana sudah jadi sebagai ibu mertuanya. Maksudnya, dengan anak tadi, dah dia bersama, didapati orang lain, bukan bini dia, ataupun menyetujui seorang perempuan dengan nikah fasik, haram atasnya ibu perempuan itu. Budak perempuan tadi dah tak tahu apa, tapi dengan mak perempuan tu automatik. Bila syubhah ni makna bukan mereka boleh teruskan lagi. Habis tang tu lah. Kalau lahir anak, boleh dinasabkan keturunan. Boleh dinasabkan keturunan dengan lelaki tadi. Tu syubhah tu. Kalau dia bersama dengan isteri orang lain, syubhah, dia kena aidah dulu syubhah, baru boleh bersama dengan suami dia yang asal balik. Itu kita akan masuk dalam bab aidah nanti. Macam mana dia kena dah syubhah dengan isteri orang, isteri tu kena aidah syubhah tu dulu. Kena habiskan dulu, baru boleh dia bersama dengan suami dia yang asal. Nak tengok mengandung ke tak mengandung dan sebagainya. Syubhah. Syubhah ni dia tak berdosa. Sebab dia bukan sengaja. Dia terkeliru. Terkeliru. Yang tu kita akan masuk tajuk nanti dalam bab syubhah. Okey. Jadi haramlah atas ibunya perempuan itu kerana sudah jadi sebagai ibu mertua. Walaupun tak kahwin, tapi dia automatik jadi mak mentua. Sebab syubhah. Kalau dia berzina itu lain. Zina itu lain. Zina ni hukuman yang lain. Ini syubhah. Ataupun nikah yang fasid. Dan haram atasnya anak perempuan itu kerana sudah jadi sebagai anak tirinya. Kalau ada anak perempuan tu pun jadi anak tirinya. Dah dapat mak mentua, kan? Jadi anak tirinya. Demikian juga haram atas bapa lelaki itu berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah kerana sudah jadi sebagai menantunya. Haram juga atas bapa lelaki itu berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah. Bapa lelaki itu berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah, jadi macam menantu dia dah. Anak dia bersama dengan budak perempuan tadi. Ayah kepada budak lelaki tadi dah jadi mertua. Jadi hak perempuan tadi automatik jadi menantu. Istilah ni dari segi hukum. Tak boleh kahwin dah. Sebab dah berlaku di situ wati syubhat. Tapi makna bukan mereka boleh terus. Kena pisah lah. Kena pisahkan. Dah dia bini orang. Kan dah dia pun dia boleh. Tapi hukum tu dah ada kaitan dengan perkahwinan tadi. Wati syubhah ataupun dipanggil nikah yang fasid. Nikah yang walaupun mereka menikah di Thailand, nikah yang tak cukup syarat dan sebagainya, tapi dia ada kaitan dengan bila hubungan mereka, nikah walaupun tidak sah, tapi hubungan mertua, menantu, dia dah jadi di situ. Tak boleh. Dia dah anak nikah tak sah, aku ambil pula. Tak boleh. Sebab apa? Walaupun nikah tak sah, tetapi dia ada kaitan dengan hukum menantu dan mertua tadi. Dia tak boleh duduk ganti pula ikutan. Nikah tu. Dan haram anak lelaki itu yang lelaki hendak berkahwin dengan perempuan yang kena wati syubhah kerana sudah jadi sebagai emak tirinya. Begitulah juga. Dia ada kaitan macam hukum biasa lah. Nampak macam kahwin tidak sah, tapi ada kaitan dengan hak yang macam kahwin sah. Kalau wati syubhah tu, boleh nasab, boleh keturunan, boleh paraid. Dia macam nikah yang sah. Tapi terputus tang situ lah. Dia tak boleh terus lah. Kalau nak, kena akad nikah dan sebagainya lah. Kan? Kena dipisah. Tapi hasil tu, yang wati syubhah, sama dengan hukum-hukum dia yang lain. Sama macam nikah. Nikah macam biasa. Itu yang wati syubhah. Yang tak sengaja. Kalau sengaja tu lain. Tu az-zaniyatu waz-zani
Itu orang yang berzina, itu hukum dia lain. Ni memang ada majlis akad nikah, memang menikah. Kan? Yang tadi terkeliru. Kalau macam rumah dulu-dulu dia terai-terai lagu tu saja. Lah tak apa dengan bilik, kunci apa semua, tak apalah. Dia panggil syubhah. Hukum dia, wati syubhah, hukum dia sama macam hukum nikah biasa. Kesan dia tu. Menantu, mak tiri, mak mentua, pak mentua. Dia jadi kaitan macam nikah yang sahih. Tapi tak boleh ulang lah. Dah syubhah sekali, tak apa, syubhah lain pula, tu tak boleh ya. Kalau ulang lagi, itu zina pula dah. Kan? Itu zina. Dia ada hukum yang Islam ni sebab tu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tak dibebankan dengan hukum yang di luar kemampuan kita. Dah dia pun tak pasti syubhah dan sebagainya. Kan? Okey. Tersebut dalam kitab Mi'anah Talibin juzuk ketiga, muka 340, mungkin mengenang pun menyalin daripada kitab lain dengan demikiannya. Dan timah penutup pasal ini adalah dinyatakan bahawa suami boleh bersuka-suka, bersonok dengan isterinya ikut suka hatinya sekalipun. Ini bahasa tinggi kat ni. Tentu anda kitab anda baca sendiri tu. Kitab ni kadang diterang, kita nak baca pun, ni ada live pula tu, nak baca pun tak payah baca lah tu. Tuan-tuan tengok tadi dia tulis apa, menyonyot-nyonyot apa semua tu. Dalam sangat dia punya bahasa dia tu. Kan? Tak apa. Maksudnya, nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Tuan-tuan tak faham lagi, tuan-tuan tanya Tok Imam. Saya tinggal itu tak mana? Tok Imam boleh hurai hari Jumaat ni. Hukumnya boleh. Maksudnya, harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu ladang untuk kamulah. Jadi maknanya, yang tak boleh adalah yang disebutkan sebagai saluran yang di belakang, itu hukumnya adalah haram. Tam tu Imam baca kat mereka boleh kot. Okey. Saya tinggal muka surat tu 76 kat bawah tu. Huraian panjang sangat lah tu. Dalam kalau saya baca. Kan, tak apa. Saya pun tak gamak nak baca tu. Tidak harus okey. Okey, tak apa. Sunat keduanya makan air wangi, tu boleh lah kan tu. Saya tinggal 2 paragraf lah. Kalau tuan-tuan nak, tuan ambil kitab tu baca lah. Saya tinggal 2 paragraf. Sunat keduanya makan air wangi, dan ketika hendak bersama itu, doa tu elok dah baca. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Iaitu kita minta supaya keturunan kita itu dijauhkan daripada syaitan. Ya Allah, dengan nama Allah, wahai Tuhanku, jauhkanlah syaitan daripada kami, dan jauhkan syaitan daripada apa yang Tuhan kurniakan kepada kami. Dan hendaklah keduanya bersungguh-sungguh ingatkan bacaan itu. Untuk melahirkan anak yang baik, baca doa. Kalau tak boleh pun, takat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini diajar dalam agama kita. Jadi ini berkaitan dengan hukum suami isteri bersama dalam hubungan suami dan isteri. Dia ada 2-3 bahasa-bahasa itulah, kalau saya nak sebut tu dia dalam sangat, tuan-tuan kena tengok sendirilah buku ni. Cuma kita pun fahamlah dari segi hubungan antara pasangan suami isteri itu yang disebutkan nisa ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu ladang untuk kamu, maka datangilah ladang tersebut dengan cara yang terbaik. Insya-Allah kita sambung nanti dalam bab ar-radha', iaitu yang mengharamkan nikah dengan sebab yang disebutkan dengan susuan. Masih lagi dalam bab susuan yang kita akan masuk insya-Allah. Kita jumpa lepas raya lah. Insya-Allah lepas raya no. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dengan bacaan kitab pada malam ni kita dapat banyak manfaat dan banyak ilmu yang kita boleh kongsi bersama. Jadikan ia sebagai satu panduan dalam hidup kita. Insya-Allah kita bina keluarga kita, keluarga yang bahagia, keluarga yang soleh dan solehah, bahagia dunia hidup, di dunia pun bahagia, akhirat pun bahagia insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu kafir rabbana kal hamdu kama wa
Ya mu'allim Ibrahim al-hikmata alimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna fahamna sunan kula ataina hukma wa ilma, sakana ma Daud dan jibalu sabbihna wa kunna fa'ilin, ya rabb Sulaiman ya rabb Ibrahim ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammad sallallahu alaihi akhrijna min dhulumati jahli bi rahmatika ya arhamar Allahumma zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa aba'ina siyan bi rahmatika ya arhamar Allahumma arzuqna fahman nabi wa sallallahu alaihi bi rahmatika ya arhamar Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.